belum isyak tadi sampai di sini. In maknanya ya'lam. Sebab Allah dulu ya. Sebab apa? Sebab fa'il. Boleh je sebut ya'lam dulu, tapi kena terjemah cara pondok. Jika mengetahui oleh Allah Ta'ala itu akan kebaikan, boleh. Ataupun jika Allah mengetahui kebaikan fi qulubikum, dalam hati-hati kamu. Kamu tu siapa? Kafir yang ditawan, tawanan perang Badar tu. Jika Allah tahu, bukan Allah tak tahu ni ya. Jadi makna itu bahasa Nabi kepada tawanan perang. Jika Allah mengetahui kebaikan dalam hati kamu, iaitu kecenderungan untuk beriman. Sebab Nabi minta para sahabat semua melayan ya semua tawanan perang itu dengan baik, supaya mereka dapat mendengar kalam Allah Ta'ala, dapat dilihat perangai dan akhlak-akhlak mereka. Jika Allah mengetahui kebaikan dalam hati mereka, iaitu kecenderungan untuk beriman, inilah yang ini nombor satu, mati dipanggil. Kalau yang mati pertama itu dia panggil fi'il syarat, sebab dia ni berkuasa mematikan dua fi'il mudhari'. Dua fi'il mudhari'. Yang ni mati dipanggil fi'il jawab. Ini fi'il jawab ya. Yu'ti, macam mana mematikan yu'ti? Yu'ti, apa makna yu'ti? Dia berikan. Huwa yu'ti. Macam mana nak matikan yu'ti? Macam mana nak matikan ya? Buang ya. Ya, sebab ya tu dah mati. Buang ya. Ada ya di situ tak? Kenapa dibuang? Kenapa dibuang? Kerana dia dijazamkan. Ini dipanggil fi'il mudhari' majzum. Apa tanda majzum dia? Iaitu buang haraf illah. Haraf illah iaitu alif atau waw atau ya. Macam mana dia menjazamkan fi'il mudhari' ni? Yang ini tak buang. Dia dengan mematikan yang asalnya baris depan ya'lamu. Bila masuk in ya'lam. Ini jawab dia. Fi'il kedua yang dimatikan oleh in, iaitu jawab. Yu'ti. Macam mana nak terjemah jawab? Nascaya. Nascaya. Yu'ti, dia akan berikan. Fi'il mudhari' majzum. Fa'il dia siapa? Huwa tu siapa? Allah. Nascaya dia, iaitu Allah akan berikan. Mana maf'ul bih dia? Ya? Kum. Kenapa jadi maf'ul bih? Dhamir muttasil dengan fi'il. Fi'il ni mesti jadi maf'ulun bih. Allah. Okey, mesti jadi maf'ulun bih. Yu'tikum. Kum jadi apa tadi? Maf'ulun bih. Lepas tu perkataan apa? Khairan jadi apa? Ya, dia makna kebaikan. Kenapa isim bagi atas? Yu'ti perlu kepada dua maf'ulun bih. Sebab memberi. Saya memberi kepada abang. Abang jadi maf'ulun bih pertama. Bagi apa? Pen. Pen adalah maf'ulun bih kedua. Ya? Sebab memberi, ada orang yang kena beri, ada benda yang diberi. Maknanya nasihat dia iaitu Allah memberikan. Siapa yang kena bagi? Kum, kamu, wahai tawanan perang. Apa yang diberi? Khairan, iaitu kebaikan.
Nescaya dia iaitu Allah akan memberikan, iaitu menggantikan kepada kamu kebaikan. Ya? Apa dia kebaikan tu? Iaitulah kebaikan yang lebih afdal daripada apa yang diambil daripada mereka. Diambil daripada mereka tu apa? Harta, duit. Allah akan berikan yang lebih baik daripada duit itu kalau dia ada kecenderungan untuk beriman. Lalu dia beriman, maka Allah akan bagi pahala yang lebih besar di hari akhirat nanti. Ya? Itu makna yu'tikum khairan. Ni saya padam sebab dah tak muat. Yu'tikum khairan. Apa perkataan selepasnya? Mimma. Ada dua perkataan, min dengan ma. Min makna dari, ma apa yang. Apa perkataan selepas dia? Ukhiza. Kalau fi'il madhi maklum, sifir 1, macam mana bunyinya tuan-tuan? Fi'il madhi maklum, sifir 1, fa'a akhaza. Dia telah mengambil. Akhadha. Pergi kolom nombor 11, fi'il apa? Madhi majhul. Macam mana bunyinya? Fu'ila. Macam mana bunyinya? Ukhiza. Kalau akhadha dia telah mengambil. Kalau ukhiza ia telah diambil. Fi'il apa dipanggil ni? Madhi majhul. Ini fi'il madhi maklum. Ini madhi majhul ke madhi maklum? Ukhiza makna apa? Daripada apa yang telah diambil ia. Ia telah diambil. Fi'il madhi majhul. Kena cari apa? Kena cari naib fa'il, bukan cari fa'il. Kalau jumpa majhul, cari naib fa'il. Cara cari naib fa'il sama je dengan cari fa'il, iaitu dhamir. Apa dhamir dia? Huwa. Ia telah diambil. Huwa tu apa? Ma. Daripada apa yang ia telah diambil. Ia tu ialah apa yang diambil. Apa perkataan selepas dia? Minkum. Apa makna minkum? Dari kamu. Cuba terjemahkan semula. Mimma ukhidha, ia telah diambil. Minkum, dari kamu. Apa benda tu? Harta. Makna nescaya Allah akan memberikan kepada kamu khairan, kebaikan. Maknanya kalau saya punya bukan kebaikan, rizqan afdal, yang lebih baik. Ya, maknanya perkara atau rezeki yang lebih baik. Mimma ukhidha, yang telah diambil minkum. Itu kalau Allah mengetahui dalam hati kamu kebaikan, iaitu kecenderungan untuk beriman, nescaya Allah akan bagikan kepada kamu satu benda yang lebih baik daripada apa yang telah diambil daripada kamu. Ya? Kemudian wa yaghfir, dia mengampunkan. Kenapa mati? Dia tak boleh matikan 3. 2 saja. Yang ni 1 dah dimatikan, yang ini hanya mengikut yang ini. Lepas waw ataf, makna nescaya dia akan memberikan kepada kamu kebaikan daripada apa yang diambil daripada kamu, dan mesti macam jawab juga diterjemahkan. Nescaya dia iaitu Allah akan mengampunkan. Apa perkataan selepas dia? Lakum. Apa makna lakum? Bagi kamu. Habis. Qaf lam ya kan? Qaf lam ya.
Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Ya ayyuha an-nabiyyu, wahai nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, oleh engkau, liman, kepada siapa yang, fi aidikum, di dalam tangan kamu, makna di dalam kuasa kamu, minal asra, daripada tawanan perang itu, iaitu tawanan perang Badar itu. In ya'lamillahu, Allah mengetahui, fi qulubikum, khairan, akan kebaikan, yu'ti, nescaya dia akan berikan kum, kepada kamu, wahai tawanan perang, khairan, bukan kebaikan, yang lebih baik, bukan kebaikan, perkara yang lebih baik. Ini isim tafdil. Nasihat dia, iaitu Allah akan bagikan perkara yang lebih baik, mimma ukhidha, yang telah diambil, minkum, ya, wa yaghfir, nescaya dia akan ampunkan lakum. Khairan ni apa? Apa benda dia yang lebih baik tadi? Iaitu pahala. Kalau dalam saya, sawaban jazilan, di mana? Di hari akhirat nanti. Maknanya yang lebih baik di sini, maknanya nescaya Allah akan bagi yang lebih baik, iaitu pahala yang berganda di hari akhirat nanti. Jadi jangan takutlah bayar duit tu. Bayar juga, sebab kamu telah ditawan. Dan bila kamu lepas, Allah kalau dia tak ketahui bahawa ada kecenderungan untuk beriman, nescaya kamu akan beriman. Maknanya bila kamu beriman, nescaya Allah akan bagikan satu benda yang lebih baik, iaitu pahala yang besar di hari akhirat nanti. Menyambungkan dua yang mati, itu bergantung kepada mana yang lebih ringan dan lebih fasih disebut. Semua-semua tu boleh digunakan. Mari kita mainkan. Tapi lidah orang Melayu ni sebab dah biasa, dia tahu yang lebih ringan, dia macam Arab juga. Semalam dalam rancangan hiwar di IKIM FM, pukul 3.15 petang, bolehlah tuan-tuan nak dengar. Tapi dia hiwar tu dengan orang Arab lah. Kadang-kadang bukan orang Arab, macam semalam dengan orang Ghana. Orang Ghana, tapi dia dah jadi doktor bahasa Arab di sinilah, di UIA rasanya. Tapi cakap dia lebih baik, lebih perlahan lah, sebab dia bukan orang Arab. Ghana, dia bahasa Inggeris, dia menguasai Inggeris dan Perancis. Dia orang Islam di sana minoriti lah. Tetapi kebagusan di orang Islam di Ghana ni, dia kata keluarga Muslim akan sedaya upaya berusaha menghantar anak dia ke sekolah Arab, menjadikan orang Islam itu kebanyakan boleh bahasa Arab, kerana dia didorong oleh atuk-atuk dan moyang dia dan juga keluarga dia. Dia tu sendiri belajar bahasa Arab kerana dihantar oleh ayah dia. Keluarga nak anak seorang Muslim ni mesti dapat bahasa Arab ni untuk belajar agama. Itu yang mendorong dia. Sebab tu bahasa Arab di Nigeria tu agak bagus dari segi nahu saraf, dia kata. Tetapi dari segi komunikasi, dia orang kena pergi negara Arab. Macam dia lah, akhirnya pergi ke Sudan belajar, baru dapat bahasa tu. Di Malaysia dia puji juga, antara kehebatan orang Malaysia bagi dia ialah dapat menyebut bahasa Arab tu dengan makhraj yang betul.
Maknanya dia tak komen lagi tu. Maknanya dia kata itu kelebihan orang Malaysia. Kalau dia pergi sampai ke Ceruk Perak ke, dia kata pasti dia akan dapati orang Islam tu baca Al-Quran tu dengan betul, makhraj yang betul. Itu satu potensi yang besar. Dan bila dia pergi ke ceruk-ceruk kampung, dia kata orang Melayu ni akan cuba sikit-sikit cakap bahasa Arab, kerana dalam bahasa Melayu tu dah banyak bahasa Arab. Ya? Itu pujian dia kepada orang Malaysia lah. Dan bila dia belajar di universiti, banyak bukan jurusan agama pun ada kecenderungan orang Melayu ni untuk belajar bahasa Arab. Seronok, dia kata. Seronok nak belajar walaupun bukan bidang dia. Ni kebagusan orang Melayu lah. Kerana kita merupakan satu bangsa yang usul bahasa dia tu banyak daripada bahasa Arab. Menjadikan kita mudah dekat dengan Al-Quran ni. Dari segi bahasanya, dari segi tulisan, ya, semua sama. Semua mendorong kita. Apa? Oh, abang punya soalan. Okey. Untuk menyambungkan dua huruf yang mati, 3 baris digunakan. Ya? Kalau kita jumpa perkataan min, ya, maka kita nak sambungkan macam mana? Min al-muslimin. Kenapa tahu minal pula? Mana tuan-tuan boleh sebut minul muslimin? Itu lebih berat. Ni kita sudah menipiskan bibir kita, mi. Na dia sama, dia tidak perlu dua proses. Ya? Kalau kita sebut mi, nu, kita terpaksa mengedepankan bibir kita, mi. Dan dia akan lebih susah bila mini. Dia dah ni terpaksa disebut lagi dengan berat. Maka dia disebut lebih fasih dengan baris atas. Kalau tuan-tuan baca begini, tuan-tuan nak baca macam mana? Ya, hum al-muflihuna. Kenapa tak baca humil atau humal? Maka ini ada yang lebih fasih, disebut humul. Dia tidak perlu dua kerja. Humul. Maka disambungkan dengan humul. Muflihuna. Kalau qul Allahumma, kenapa tak baca qul Allah? Ya? Ini berat. Maka di sini kita menyambungkan dua huruf mati dengan baris bawah. 3 baris diguna. Minal humul muflihun dan qulillahumma. Ya? Macam mana nak sambungkan? Ahadun Allahu. Kenapa ahadunillah? Kenapa barikan bawah ada nun pula? Mana dapat nun? Ini sebenarnya hukum menyambungkan dua huruf yang mati juga. Dia mati dari segi ahadun. Ahadun bunyi begitu. Ahadun dengan perkataan Allah. Ya? Maka macam mana nak membunyikan dua huruf yang mati? Maka hidupkan yang pertama yang lebih fasih disebut ni. Sebab ni tak boleh ditulis. Sebab dia tidak ada dalam perkataan. Tetapi bunyi tanwin dan nun mati adalah sama. Dun kan bunyi nun mati, sebab itu dibariskan dengan bawah ni tu duni. Quran Majid kita dulu akan ada nun kecil tu kan. Nun kecil tu untuk bagi tahu orang-orang yang bukan Arab macam mana nak sambung. Tapi macam mana orang Melayu ni sekarang ni baca Osmani pun dah boleh dah. Tak ada pun boleh sambung juga. Sebab bunyi dia adalah bunyi nun mati. Ahadun Allah.
Maka disambungkan dengan kul huwallahu ahadunillahus samad. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadirun alladzi khalaqal mauta wal hayah. Ya. Jadi kalau nak sambung, dia qadirun alladzi, dia akan jadi qadirun alladzi. Ya. Wailun. Ya, itu wailun. Wailun likulli humazatin. Macam mana nak sambungkan allazi? Humazatin, dia akan jadi humazatin allazi jama'a malan wa 'addadah. Menyambungkan huruf yang berbunyi mati itu, bunyi nun mati itu. Dia lebih ringan, disebut dengan baris bawah tu. Okey, sambung. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyah. Dia akan jadi khairanil wasiyatu lil walidain. Alif lam mim Allah. Itu ikutlah ulama qiraat lah tu. Kenapa dia bagi atas saya pun tak tahu. Sebab itu huruf yang tak ada makna. Alif lam mim Allah. Mi ialah, kenapa mim tu bagi atas? Maf'ulun bih, isim kana, khabar kana, isim inna. Dia nak jadi alasan tu tak jumpa sebab huruf tu. Tanya guru kakak tu. Minggu depan bagi tahu kita orang. Okey. Sikit lagi nak habis, iaitu wa. Waw haraf apa tuan-tuan? Ya. Ayat dah sempurna qaf lam ya. Maka ni istinaf. Allahu jadi apa? Mubtada. Kenapa dia jadi mubtada atau subjek? Isim memulakan ayat. Mana khabarnya? Wafurun. Cuba terjemah mubtada khabar. Dan Allah itu adalah. Kalau nak kitab tua sikit lagi, macam mana mubtada? Itu mudah sikit. Kalau nak yang tua dia, dan bermula Allah itu, ya, ialah Maha Pengampun. Lepas tu Rahimun. Kenapa bagi depan? Ini kenapa bagi depan? Khabar. Ini kenapa? Khabar yang kedua. Ini dua, ini khabar satu. Dan Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey tuan-tuan, kita masuk ayat yang ke-71. Hebat tuan-tuan ya. Nak habis surah Anfal dah. 1 tahun daripada bulan Ramadan kita mula Al-Anfal sampailah nak masuk Ramadan. Ramadan akan datang perang. Pergi perang selesai dah. Okey, tuan-tuan, seterusnya wa. Apa makna wa? Haraf apa ni? Ini permulaan istinaf. Lepas tu in. Haraf apa tadi? Haraf syarat dan jazam. Apa perkataan selepas dia? Yuridu. Asalnya
Yuriduna. Yuriduna. Buku sudah sampai di belakang tuan-tuan Jangan tak cukup lah Syarif. Kang frust menonggeng orang. Yuriduna. Bawa ke depan lah. Yuriduna. Kenapa dia dimatikan? Ada in, haraf jazam. Macam mana dia tanda jazam dia? Dengan buang nun. Maka ini dipanggil fi'il mudhari' majzum. Apa tanda majzum? Buang nun. Kalau kita menjazamkan fi'il mudhari' yang bagi depan macam mana? Kalau fi'il mudhari' bagi depan, macam mana nak matikan dia? Ya'lamu. Bila in ya'lam, macam tu je lah. Kalau dia ada nun, macam mana nak buat? Ya? Buang nun. Buang nun. Kalau melibatkan hunna dan antunna, dia mabni. Kalau dia ada apa? 1, 2, 3 alif, waw dan ya di hujung, macam mana? Contohnya apa tadi? Yu'ti. Macam mana nak matikan? Buang. Buang. Kalau ya tu buang haraf illah dia. Kalau waw, buang waw. Kalau alif, buang alif. Lepas tu, satu lagi yang tak ada dalam nota kita. Kalau hujung dia itu bertasydid. Contoh dia yatma'innu. Yatma'innu. Apa makna yatma'innu? Dia berasa tenang. Kalau dia tidak berasa tenang, macam mana? Lam yatma'in. Yatma'in. Macam mana nak matikan huruf yang bertasydid? Kalau yatma'innu, macam mana nak matikan yatma'innu? Ya? Kenapa dia kekal? Itu bukan nun taukid. Kalau nun taukid, ia kebal. Okey, masukkan lagi. Yang melibatkan antunna, kunna dengan ada nun taukid, itu kebal. Ini bukan nun taukid. Dia memang yatma'innu. Nun taukid bagi apa? Bagi atas. Macam mana nak matikannya? Cuba fikir agak-agaknya tuan-tuan. Mesti lain. Kalau bagi depan, mematikan dia dengan, kalau bagi depan, matilah. Kalau ada nun, buang. Kalau ada haraf illah, buang. Kalau ada nun taukid, jangan buang, kebal. Kebal. Kalau yang bertasydid, maka ya, dia kalau nak bagi ataskan huruf yang bertasydid dengan bagi atas. Nanti tuan-tuan akan jumpalah. Ya? Macam hadis Rasulullah, man lam yahtam. Macam mana nak matikan dia? Asalnya yahtammu. Mesti akan bunyi man lam yahtamma. Siapa yang tidak mengambil berat. Man lam yahtamma bi amril muslimin. Mana amril muslimin? Dengan urusan orang-orang Islam. Falaisa minhum, maka dia bukanlah dari kalangan mereka, iaitu orang Islam itu sendiri. Makna kena ambil berat, tak boleh hidup seorang-seorang. Okey, jadi mematikan fi'il mudhari' yang bertasydid nanti ialah dengan baris atas. Cumanya dalam kita punya nota tu tak ada. Wa in yuridu fi'il mudhari' majzum. Fa'il dia siapa tuan-tuan? Hum yuriduna. Hum tu siapa? Al-asra. Apa makna al-asra? Tawanan perang.
tawanan perang. Jika mereka, iaitu tawanan perang itu, mereka apa? Yuridu, menghendaki. Lepas tu terus masuk khianah. Khianah. Apa makna khianah? Khianat. Khianat lah. Khianata. Ta kan? Takkan. Ka tu memanglah. Khianat. Khianatu ketika tak. Kenapa khianata? Sebab ni fi'il, fa'il dan ni maf'ul. Jika mereka ingin, dan dia juga adalah mudhaf, maka ka akan jadi ingin mengkhianati engkau. Ya? Maknanya masa kena tawan, kena tangkap tu elok dia. Jadi mungkin ke dia elok? Mungkin juga tak elok. Ya? Jika mereka ingin mengkhianati engkau. Ya? Nak buat macam mana? Itu kita tak tahu. Sebab dia telah menunjukkan keelokan mereka. Ya? Dalam ketika mana dalam perang di tawan tu. Maka ayat di sini dipanggil ayat apa tu? Ayat syarat. Itu tergantung. Fa tu adalah haraf apa? Haraf jawab. Apa perkataan selepas dia? Qad. Apa maknanya? Haraf apa? Taukid. Macam mana nak tahu dia haraf taukid? Selepas qad mesti fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' terus tak taukid. Kalau qad masuk dalam fi'il mudhari' maknanya kalau tak taukid, maksud dia kadang-kadang. Tetapi kalau qad masuk dalam fi'il madhi, dia jadi apa? Mana? Sesungguhnya. Dia akan bagi makna sesungguhnya kalau masuk fi'il madhi. Ya? Apa perkataan lepas dia? Khanu fi'il apa? Madhi. Kalau huwa bunyi macam mana? Huwa khana. Apa makna khana? Dia telah mengkhianati. Khan. Ya? Dia telah mengkhianati. Huma? Hum khanu. Fi'il madhi. Fa'il dia siapa? Hum tu siapa? Al-asra. Makna Allah kata jangan takutlah. Kalau mereka tu ingin mengkhianati engkau, wahai Muhammad, ya, sesungguhnya mereka dah khianat dah. Sebab tu dia datang perang Badar. Jangan, memang apa ni, dia orang memang khianat. Dia orang berusaha memang nak hancurkan Nabi ketika mana Nabi tidak bersedia dengan persenjataan dalam perang Badar tersebut. Mereka dah telah khianat dah, kata Allah Ta'ala. Ya, mereka telah khianat. Maf'ulun bih dia mana? Allah maf'ulun bih kan bagi atas. Mereka telah mengkhianati akan Allah. Apa perkataan selepas dia? Apa perkataan selepas dia? Qablu. Kenapa bagi depan pula? Ini ada formula. Saya masukkan ke tidak ni? Tak masuk formula, ya ke? Isim zaraf. Formula nombor 5 ada. Isim zaraf akan jadi mabni jika dia tidak menjadi mudhaf. Biasanya isim zaraf akan jadi mudhaf. Selepas ni perkataan apa?
Fa. Bolehkah dia jadi mudhafun ilaih? Kenapa? Sebab dia haraf. Mudhafun ilaih mesti isim. Dengan isim. Saya kata qablihi. Disandarkan. Boleh? Dia akan jadi min qablihi. Dia tak mabni. Kalau dia bersandar. Kalau dia tak dapat bersandar, dia akan jadi bagi depan. Mabni. Min qablu. Min ba'du. Okey. Mereka telah mengkhianati akan Allah min qablu, daripada sebelum. Sebelum apa? Sebelum perang Badar. Lagi. Bukan dalam perang Badar. Sebelum perang Badar mereka dah khianat dah dengan Allah. Ya, ketika pada Nabi SAW berada di Mekah. Fa. Ataf. Lalu. Amkana. Fi'il apa tu tuan-tuan? Ya. Makkana. Amkana. Fi'il madhi. Tuan-tuan takut nak bagi tahu fi'il madhi ke? Ya, rupa dia lain. Tak ada kelainan. Ini adalah fi'il madhi sifir. Amkana af'ala sifir 2. Amkana. Ma mana huwa amkana? Dia telah menjadikan. Ini sebab kakak kata kana Ini bukan. Ini bukan kana yang macam ni. Ini amkana, dia telah memberikan kekuasaan. Dia bukan kana yang ni. Ini amkana, dia telah memberikan kekuasaan. Fi'il apa ni? Fi'il madhi sifir 2. Fa'il dia siapa? Huwa amkana. Huwa tu siapa? Allah. Dia, iaitu Allah, telah memberikan kekuasaan. Apa perkataan selepas dia? Minhum. Mana? Daripada mereka. Dia, terhadap mereka. Dia, iaitu Allah, telah memberikan kekuasaan terhadap mereka. Kepada siapa? Kepada orang beriman. Sehingga orang beriman masa itu, sahabat Nabi dapat menawan dan membunuh sebahagian mereka. Ya, amkana itu maknanya dengan membunuh, dengan menawan dan memberi kemenangan kepada orang beriman. Okey, jadi maknanya Allah nak bagi tahu apa di sini? Kalau mereka ingin mengkhianati engkau. Bila ni? Selepas bayar. Selepas bayar, dia balik ke Mekah, dia rancang untuk lawan semula Nabi. Jadi Allah kata, memang dah mereka ni telah khianat. Dan memang dia ni musuh. Kalau dia nak ada kecenderungan beriman, mereka akan beriman. Sebab kita memang dalam sistem tawanan perang, kalau ambil tebusan lah. Ya? Dia datang sekali lagi berlawan, tangkap sekali lagi. Ya? Mungkin hukuman masa tu tak boleh dah nak ambil tebusan dah, mungkin dibunuh. Ya? Apa perkataan selepas dia? Okey, kita tutup di sini. Apa dia tuan-tuan? Wallahu wa tu apa tu? Isti'na. Allah jadi mubtada. Mana khabar dia? Alimun maha
mengetahui. Lepas tu Hakim. hakimun, maha bijaksana. Kenapa alimun bagi depan? Khabar. Khabar kepada mubtada. Hakimun Khabar. khabar kedua. Allahu alimun bi khalqihi. Allah mengetahui dengan makhluknya. Jangan takut. Hakimun fi san'ihi, bijaksana dalam ciptaannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh teruskan jelah. Pukul berapa dah tuan-tuan? 9:45. Cukup dah? Cukup. Makin nak habis makin minggu depan pula. Nanti tak ada modal pula kau Ada persoalan tuan-tuan dan perempuan sebelum kita tutup majlis kita? Makin lama makin tak ada soalan 2 tahun yang lepas tu banyak soalan. Okey, jadi tuan-tuan sekarang mulalah jinak-jinakkan diri, ulang kaji dalam ustazrusdi.com tu sebab ia dah disusun elok insya-Allah untuk ulang kaji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.